Hari ini kerana politik kan, kerana dunia politik, manusia membenci melampau-lampau sehingga lupa yang dibenci itu juga Muslim. Yang dibenci juga adalah umat Islam. Kerana politik, kita semua bermusuh. Saling bermusuh, saling benci-membenci. Apa yang berlaku? Musuh Islam bertepuk. Bagus. Orang Islam dan parti ni, orang Islam dan parti ni, orang parti Islam ni bergaduh sama-sama. Manakala orang bukan Islam mengukuhkan perpaduan mereka. Jadi berkenaan dengan apa yang berlaku, kesedihan yang berlaku semalam, bahkan ramai yang bergembira semalam. Masya Allah, cukuplah kalau kita mengucapkan kalimah syukur tanpa menghina. Saya rasa kalau orang yang dah biasa dengan saya, orang dah boleh baca saya ni sebenarnya sebelah mana. Maksudnya, siapa yang dah biasa ikut, dah faham, dah boleh nampak dah gaya ustazah ni. Kalau dari sudut politik ni, sebelah mana ni. Contohlah ya. Kalau orang politik nak tahu sangat. Ini apa yang Ustazah Asma Harun katakan pada semua selepas apa yang terjadi pada Datuk Najib Razak semalam. Ada juga yang tulis tentang berkenaan dengan apa yang berlaku semalam. Kita semua tahu apa yang berlaku semalam. Apa yang berlaku? Negarawan Malaysia yang telah menghabiskan lebih daripada separuh umurnya adalah untuk dalam dunia politik. Lebih kurang dalam 46 tahun. Tak silap saya lebih kurang 46 tahun. Datuk Seri Najib telah pun beraktif terlibat dengan dunia politik seawal usianya 20 tahun lebih ke ataupun awal lagi, wallahualam. Lebih kurang dalam 46 tahun kalau tak silap saya, Masya Allah, bergerak aktif dan sebagainya. Kita tahu kehidupan orang politik ni, muslimin-muslimat. Dan semalam telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta ya. 210 ya Encik? 210 juta. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagai orang Islam ya, orang Muslim dan mukmin, Masya Allah, walau apa pun kesalahan, dosa, walau apa pun, saya tidak mahu mengupas. Ustazah rasa Datuk Seri bersalah atau tidak, saya tak akan mengupas isu tu. Saya tak akan sentuh. Ustazah sokong mana, ustazah sebelah mana, tak. Bukan perkara itu yang penting. Perkara yang lebih penting bagi saya adalah sebagai orang mukmin, orang beriman, kita tidak boleh menghina ataupun kita tidak boleh bergembira di atas kecelakaan yang berlaku ke atas saudara Islam kita. Tak kira siapa, muslimin muslimat, tak kira siapa. Bahkan kalau ada seseorang itu pernah menghina kita, seseorang itu pernah memfitnah kita, seseorang itu pernah mengumpulkan ramai manusia untuk sama-sama menghina kita, dan apabila kita tahu dia jatuh sakit ataupun dia bankrupt contohnya, apa pun kecelakaan dan keburukan berlaku ke atas dia, kita tidak boleh pun rasa gembira dengan ayat pada muka, dulu kau buat aku, memang kena, padahal rasakan dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kebaikan yang pernah dilakukan jangan dinafikan. Memang ada kebaikan, sudah tentu ada, pasti ada. Mustahil semuanya kejahatan dan keburukan. Pasti ada kebaikan. Sama seperti kita ada baik, kita ada buruk, kita ada lemah, kita ada lebih, kita ada kurang, kita ada cukup. Subhanallah, Allahu Akbar. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri, beliau pernah menjadi Timbalan Menteri, beliau pernah jadi menteri, macam-macam jawatan. Pernah melaksanakan amanah rakyat dengan baik, pernah menjadikan negara Malaysia ni sebagai sebuah negara yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Sistem perundangan dan sebagainya kita perlu hormati. Tak perlu kita bangkitkan, tak perlu kita timbulkan fitnah-fitnah lain pula.
kerana ketidakpuasan hati kita menimbulkan fitnah-fitnah lain pula. Dan sekiranya sebaliknya, kita serah yang terbaik, yang paling jelas, yang paling adil adalah mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, masya-Allah. Saya menyuruh diri saya dan sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, kalau kita nampak ada orang mentertawakan, menghina, mengejek dengan perkataan-perkataan keji dan hina, tolonglah jaga diri kita sendiri, tak usahlah kita terlibat. Kita mendoakanlah, ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah dia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan berilah petunjuk kepadanya, ya Allah. Doa itu lebih baiklah muslimin muslimat, lebih baik. Saya rasa kalau orang dah biasa dengan saya, orang dah boleh baca saya ni sebenarnya sebelah mana. Maksudnya siapa yang dah biasa ikut, dah faham, dah boleh nampak dah gaya ustazah ni. Kalau dari sudut politik ni sebelah mana ni. Contohlah ya, kalau orang politik nak tahu sangat, masya-Allah. Cuma saya memang nak kekal berada di landasan orang dakwah. Tak kira lah sebelah mana, sebelah sini ke sebelah sana. Siapa-siapa yang perlu diberikan peringatan dan teguran, saya akan buat. Tak kira mana-mana. Tapi kecenderungan mesti ada. Tetapi untuk membenci sampai peringkat menghina dahlah sesama Muslim, insya-Allah saya tak akan buat. Walaupun benci macam mana pun, walaupun perlu dibenci macam mana pun pemimpin tersebut, tapi untuk menggunakan perkataan keji, hina, untuk mentertawakan di atas kecelakaan dan kesedihan yang berlaku, insya-Allah tidak. Tuan-puan sekalian, masya-Allah, siapa yang melakukan kezaliman di dunia, kalau tak dapat balasan di dunia, Allah akan menghakiminya di akhirat. Subhanallah. Bukan bermaksud, ustazah kalau macam tu tak adalah orang yang akan dihakimi, semua orang lepaslah. Muslimin muslimat, maksud saya ialah janganlah bergembira di atas kecelakaan, di atas keburukan, di atas apa saja yang berlaku. Tuan-puan sekalian, ingat tak masa konsert Justin Bieber tu? Kan saya pun jadi isu juga kan, jadi isu. Ada orang sekian-sekian marah ustazah ni Justin Bieber je kot, gini kan. Lepas tu konsernya dibatalkan. Konsertnya dibatalkan. Bukan Malaysia saja. Semua negara jelajah yang terlibat terpaksa dibatalkan. Sebab dia diuji dengan sakit. Sakit sebelah macam pasli tu ya. Sebelah tu macam, maksud diuji dengan sakit sebelah wajahnya tu macam minor stroke kan. Adakah masa tu saya ucap padan muka, baguslah, biarlah sakit, tak payah sembuh-sembuh? Tak. Masa sebenarnya saya ada tulis, saya nak post tapi tertangguh, akhirnya tak post. Sebenarnya masa tu saya tulis apa? Saya doa apa? Saya doa semoga dengan ini Allah mengurniakan kepada Justin Bieber hidayah dan petunjuk. Subhanallah. Dan saya tulis masa tu, sesungguhnya orang Islam tidak bergembira di atas kecelakaan orang Muslim lain. Apatah lagi kecelakaan Muslim lain, mukmin lain. Bahkan kecelakaan musuh pun kita tak boleh padan muka gini-gini. Subhanallah. Masya Allah, muslimin muslimat. Tapi masa tu saya tulis, kita tidak bergembira di atas keburukan kecelakaan. Dan kita tidak mendoakan keburukan dan kecelakaan. Dan kita mendoakan semoga Allah kurniakan hidayah. Apa sekalian, kalau orang seperti Justin Bieber atau siapa, ramai orang Islam doakan dia dapat hidayah, akhirnya Allah kurniakan dia hidayah. Kalau dia masuk Islam, berjuta follower dia akan masuk Islam. Muslimin muslimat. Kalau seorang yang tidak dikenali masuk Islam, mungkin hanya dialah. Tapi bila orang yang digilai, orang yang difanatik oleh ramai manusia masuk Islam, dia akan menjadi ikutan kepada juta-juta manusia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah, Allahu akbar. Hari ini kerana politik kan, kerana dunia politik, manusia membenci melampau-lampau sehingga lupa yang dibenci itu juga Muslim, yang dibenci juga adalah umat Islam. Kerana politik, kita semua bermusuh.
saling bermusuh, saling benci-membenci. Apa yang berlaku? Musuh Islam bertepuk. Bagus. Orang Islam dan parti ni, orang Islam dan parti ni, orang parti Islam ni bergaduh sama-sama. Manakala orang bukan Islam mengukuhkan perpaduan mereka, mengukuhkan perancangan mereka, mengukuhkan lagi. Adakah mustahil semua umat Islam di dalam semua parti politik bergabung atas kesedaran yang sama? Islam perlu tertegak di bumi Malaysia dengan sebenar-benarnya, dengan kuasa daripada mana? Masya Allah. Adakah impian itu mustahil untuk dicapai? Tidak. Tidak mustahil untuk dicapai. Kalau semua boleh menepis agenda-agenda peribadi, agenda-agenda politik, agenda keturunan, agenda kroni, tetapi meletakkan agenda agama Islam teratas. Hanya Islam yang boleh menyatukan. Sama ada kamu Cina ke, India ke, Melayu ke, tapi atas dasar Muslim, atas dasar Islam, hanya Islam yang boleh menyatukan. Muslimin muslimat, kalau kita berjuang di atas bangsa Melayu, di atas Melayu, di sana ada Muslim di kalangan Cina dan India, muslimin muslimat. Tapi kalau berjuang di atas agama Allah, pasti dapat pertolongan Allah. Pasti Allah akan satukan hati-hati. Masya Allah, muslimin muslimat. Dan jangan pernah putus harap dan putus doa. Suatu hari nanti umat Islam daripada mana-mana parti politik bersatu benar-benar demi menegakkan la ilaha illallah, kalimah Allah yang tertinggi. Masya Allah, muslimin muslimat. Jadi berkenaan dengan apa yang berlaku, kesedihan yang berlaku semalam, bahkan ramai yang bergembira semalam. Masya Allah, cukuplah kalau kita mengucapkan kalimah syukur tanpa menghina. Cukuplah kita mendoakan tanpa kita mencaci maki. Subhanallah, undang-undang telah pun tertegak. Masya Allah, kan apa yang berlaku dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kebaikan buat seluruh ahli keluarganya. Mudah-mudahan kita dan keluarganya mendapat hidayah, mentaati perintah Allah, kan, berubah, berhijrah, menutup aurat, mengubah cara hidup dengan cara hidup Islam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Hakim, yang Maha menghakimi, yang Maha bijaksana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Razak, yang Maha memberi rezeki. Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah, yang Maha membuka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Qadir, yang Muqtadi, yang Maha menentukan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Jabbar, yang Maha memaksa, yang Maha perkasa. Ya Allah, Ya Allah, kurniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, Ya Allah, kurniakanlah kepada semua pemimpin kami cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, berikanlah petunjuk, Ya Allah, kepada para pemimpin kami. Ya Allah, untuk menjadi contoh dan tauladan kepada kami. Ya Allah, dan mereka memimpin kami dalam hijrah menuju-Mu. Ya Allah.